Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat 4 ayat kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam, beriman dengan qadarnya, qadar Allah, baiknya dan jahatnya, baiknya baik qadar dan jahatnya jahat qadar. Artinya erti beriman dengan qadar baik jahat, bahawasanya sekalian perkara sama ada elok seperti taat atau keji seperti maksiat, hasil ia dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala atas muafakat, atas bertepatan kehendaknya, kehendak Allah pada sedia kala. Kita masih lagi berada rukun iman yang keenam, beriman dengan segala-gala perkara ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sedia kala sampai masa berlaku Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sekalian perbuatan, sekalian perkara. Jadi kita duk cerita pegangan yang pertama, iaitu qadar, segala-gala perkara ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada azali. Itu pegangan kita. Kemudian yang minggu lepasnya, selepas habis kita cerita bab qadar, bab pegangan, kita pergi pula kepada redha. Sekalian perkara yang berlaku ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala lah yang menjadikan segala-galanya. Sakit contohnya lah, Allah Taala tentukan pada azali sampai masa sakit, Allah lah yang menjadikan kita sakit. Hak kata zahir tu ada kumang tu ke itu zahir je. Sebenarnya sekalian perkara yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalian perkara yang berlaku ni ditentukan oleh Allah dan Allah yang menjadikan. Itu dalam bab pegangan kita tarik kepada tasawuf, iaitu redha kita dengan segala-gala perkara yang ditentu, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam bab redha bukan dalam masalah pegangan. Redha dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala adalah dalam bab tasawuf. Cuma kita cerita je lah, kita pergi pada tasawuf selalulah. Sebenarnya dalam bab redha ni kena ngaji kitab lain, tak ada ngaji kitab faridah. Tapi dalam faridah kita baca dah minggu lepas, ada juga dicerita bab redha ni. Tapi nak cerita panjang bab redha bukan dalam kitab faridah. Dalam Faridatul Faraid ni kitab tauhid. Nak bahas panjangnya pergi kepada kitab tasawuf. Tapi kita baca dah minggu lepas kan. Tidak harus redha dengan kufur dan maksiat. Tidak harus redha ni dari sudut, dari segi, dari pihak datang daripada ikhtiar usaha kita. Tak boleh redha, hati tak boleh setuju. Di redha ni bahasa Arab radiya yarda. Asalnya redha ni maknanya setuju ke, berkenan ke, suka ke, terima hati ke, itu redha. Bahasa Arab redha tu. Mana hati kita tidak boleh redha, tidak boleh setuju, tidak boleh suka, tidak boleh berkenan kepada perkara yang kufur dan maksiat. Bahkan redha dengan maksiat dosa sama kita. Ar-redha bil maksiyah maksiatun, ar-redha bil kufri kufrun. Redha dengan kekufuran, kafir balik, kita balik. Sebab tu bila orang nak masuk Islam, kita percepatkan
keislaman dia tu. Jangan tunggu-tunggu. Semulalah nak masuk Islam kau. Mula. Bila kita kata semula lain kali, maknanya kita redha dia mengekali di dalam kekufuran. Orang tu akan jadi kufur. Sebaliknya, kalau hati kita berkenan kepada perkara yang baik, kita dapat pahala. Hati kita suka berkenan kepada perkara yang baik, boleh pahala. Tapi kalau hati kita redha pada perkara yang maksiat, maka berdosalah kita. Maka tidak boleh redha hati dengan kufur dan maksiat. Dari segi datang kekufuran maksiat tadi ni, ikhtiar usaha kita. Tetapi dari segi kufur maksiat ini pun susunan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib kita kena redha. Dari sudut yang berbeza yang kita sebut dah minggu lepas. Itu ada dalam kitab Faridatul Faraid, tapi pendek je lah. Pendek je dia cerita. Sebab apa? Tu bukan tajuk dia tu. Tajuk tu tajuk tasawuf. Maka minggu lepas kita baca dalam kitab Penawar Bagi Hati muka surat 94 minggu lepasnya, berkaitan dengan redha kepada susunan Allah dan redha kepada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu daripada sifat yang mazmumah, sifat yang mahmudah. Sifat yang mahmudah. Tapi macam mana hati kita nak timbul keredaan, suka, tidak persoal, tidak iktiraf kepada segala susunan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bergantung kepada kekuatan dalaman masing-masing. Sebab cerita berkaitan dengan redha sifat mahmudah dalam ilmu tasawuf, didahulukan cerita 10 sifat yang mazmumah. Itu susunan dia. Nak cerita sifat mahmudah, dia cerita sifat mazmumah dulu. Mana kita bersih hati kita daripada sifat-sifat yang diharamkan. Nak cerita pula bab sifat hati mazmumah ke mahmudah, kita kena comel zahir dulu. Mana kena kemah ilmu fiqh. Kita nak kemah ilmu fiqh, nak awak amal ibadat, nak sembahyang puasa, kena kenal Allah dulu. Mengaji ilmu tauhid. Apabila tauhid kemah molek, ibadat zahir pun comel, sifat mazmumah pun kita bersih daripada hati kita, barulah mudah nak mari sifat yang mahmudah. Di antaranya redha kepada segala qada-qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini susunan agama. Tapi pengajian kitanya tauhid ke, fiqh ke, tasawuf ke, kita ngaji lalulah serentak serta-merta. Sebab itu fardu ain. Jadi hak redha ni adalah sifat mahmudah. Itu dalam bab tasawuf. Redha hati kita terima, bukan bererti kita tidak berdoa, bukan bererti kita tidak berubat, bukan bererti kita membiarkan kemudaratan berlaku kepada kita. Itu adalah berdoa, berubat, kita elak diri daripada kemudaratan. Itu adalah tuntutan zahir. Ini tuntutan syariat zahir. Redha tuntutan syariat batin. Redha pun wajib. Kita pelepah diri daripada kemudaratan pun wajib. Dah kita berpegang kemudaratan yang berlaku tu datang daripada Allah, itu akidah, pegangan. Ni ketiga-tiga ni kena ada. Ketiga-tiga ni, tapi cuma kita kena faham molek. Bukan makna redha dengan meninggalkan syarat zahir. Bukan. Kita kena berusaha. Contohlah kita kata, lepas kita cerita bab berobat apa semua. Bab berobat sakit kita redha. Kita tak persoal kerja Allah. Lepas tu kita senyap dah kita berobat. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Likulli da'in dawa fatadawa. Nabi kata, tiap-tiap penyakit ada obat. Maka Nabi perintah, maka hendaklah kamu berobat. Dah berobat orang dah redha. Redha ni bab hati, berobat ni bab zahir. Jangan ambil sekat-sekat gitu. Dan ambil sekat-sekat, itu bukan agama.
Kan kita kan dalam ayat tu, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuk dalam agama secara keseluruhan. Jangan ambil sekat-sekat. Sama juga contohnya, kita dalam keadaan kesusahan, kemiskinan, mana duit tak banyak, kita wajib redha. Sebab apa? Rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada azali. Boleh sikit itu pun, itu adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita wajib redha. Lepas tu pakai senyap kita, tak cukup makan pun senyap. Kita kena kerja mencari nafkah untuk keluarga kita. Itu adalah kewajipan syariat zahir, bukan sunat-sunat. Dah kata redha dengan kesusahan, kita usaha tak boleh banyak, tak boleh hutang banyak, tak boleh hasilan banyak. Kita redha, lepas tu usaha pula. Orang yang redha dengan rezeki yang sedikit, Allah Ta'ala akan redha dengan amalan dia sedikit. Itu kelebihan dia pula. Nabi bersabda, man radiya minallahi ta'ala bil qalil minar rizki, radiyallahu ta'ala bil qalil minal amali. Nabi kata, sesiapa yang hati dia redha dengan Allah Ta'ala kurniakan rezeki yang sedikit, nescaya Allah Ta'ala akan redha daripada dia dengan amalan yang sedikit. Dia beramal tak banyak mana pun Allah Ta'ala redha ke dia. Sebab apa? Sebab dia redha dengan susunan Allah Ta'ala rezeki yang sedikit. Itu dalam bab syariat batin. Jangan salah faham ni. Bapa kerja malah, pagi tidur, orang kerja dah pukul 10 siapa. Kalau mai pesen ni guna dak kita redha je, dia kata. Kita redha, bukan tu, bukan. Itu bukan orang agama pesen tu. Orang yang menggunakan agama dengan jalan yang salah. Sebab redha ni perintah agama. Kena letak molek pada tahu agama ni. Dan sebab apa dia siapa tak faham seumpama tu, dia orang ngaji juga, dia orang dengar juga, nampak lebah juga, dia tak ngaji fardu ain lah tu. Sebab yang saya baca dalam pandangan bagi hati bab redha ni, bukan menafikan ikhtiar usaha. Ni fardu ain kena reti ni. Reti fardu ain, ada ilmu agama, barulah boleh beragama. Kita nak beragama kena ada ilmu agama. Ilmu agama mana? Fardu ain asas mula-mulanya. Nak meningkatkan agama, mengaji banyak lagi lah. Termasuk ilmu-ilmu yang fardu kifayah, sunat-sunat kita belajar. Itu kaedah dia. Bukan agama dengan dakwaan, ngaku gitu, bukan. Mana itu bukan orang yang beragama. Sebab apa? Ilmu agama dia tak ada, dia tak faham berkaitan dengan sifat mahmudah, redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak faham. Tapi kita kadang-kadang keliru jugalah sebab dia orang nampak macam orang agama. Sebab kita tilik pada rupa zahir, tilik pada amalan zahir. Maknanya redha bukan tidak berdoa, bukan tidak berubat, bukan membiarkan diri dalam kemudaratan, bukan tidak buat sebab, tidak buat usaha. Kita baca dah minggu lepas. Bukan meninggalkan sebab, meninggalkan usaha. Itu meninggalkan sebab, menyalahi akan yang diredai Allah Ta'ala. Meninggalkan sebab tu, dah kita pandangan hati ni kata menyalahi akan yang diredai Allah Ta'ala. Tu tak redha pasal tu salah. Tiba-tiba hak salah tu dia buat agama pula untuk dianya. Kena? Tapi tadilah kita redha dari sudut ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi tu. Tetapi kalau benda ni benda salah, dari segi ni datang daripada ikhtiar usaha dia, kita wajib kena benci, wajib kena marah, wajib kena cegah. Redha, benci, kedua-duanya wajib berlaku ni. Payah ni, dua ni berlawang ni. Dah tak berlawang.
Apa tak berlawang? Redha dari segi takdir. Benci, marah, cegah, itu dari segi datang dari ikhtiar usaha dia. Dari segi tentuan, kita wajib redha belaka. Dia timbul ketentuan yang syarihi ni sendiri. Timbul syarihi dalam bab ketentuan. Sebenarnya, apabila keluar daripada perbuatan kita. Bila keluar daripada perbuatan kita, ikhtiar usaha kita, maka timbul syarihi. Tapi kalau tilik datang daripada Allah Ta'ala, semuanya adalah jamilah. Semuanya comel belaka. Sebab nak timbul kata jahat-jahat ni, nak timbul kata salah-salah ni, apabila kita buat menyalahi perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, timbullah salah. Tuhan larang, kita pergi buat, salah lah. Tuhan suruh, kita tak buat, salah lah. Maka dari segi datang daripada Allah, Tuhan tentukan, ada Tuhan tentukan salah dengan ketetapan hak lain, ada hukum lain atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada ke tak? Allah Ta'ala ni, ada ke orang yang melarang dia, orang yang menyuruh dia? Ada? Tak ada. Sebab tu datang daripada Allah, sebenar hakikatnya tidak ada kesalahan, tidak ada syarhi. Timbul syarhi datang daripada ikhtiar usaha kita. Sebab tu kita dalam kunut kita puji falakal hamdu ala ma qadai. Jangan gitu, tak puji. Falakal hamdu ala ma qadai. Bagi engkau ya Allah segala kepujian, bagi engkau ya Allah kepujian atas segala perkara yang engkau tentukan. Bagi Allah kepujian atas segala perkara yang ditentukan oleh Allah. Sekarang ni hak Allah Ta'ala tentukan, ada hak baik, ada hak buruk. Man falakal hamdu. Kenapa falakal hamdu juga? Kau baca warna kuno? Kau tak baca? Tak baca falakal hamdu ala ma qadai. Bagi engkau ya Allah kepujian atas segala perkara yang engkau tentukan. Kalau baik jelas lah. Kalau hak syar'i, kepujian pada Allah, kepujian pada Allah. Sebab apa? Pandang daripada Allah, tidak ada pun syar'i. Semuanya molek belaka. Salah faham ni. Jangan kalau gitu dapat baik belaka tak ada. Sekarang ni apabila timbul mari daripada perbuatan kita, timbullah hak syar'i. Sebab apa? Sebab kita ada ikhtiar dan usaha. Oleh kerana syar'i itu daripada ikhtiar usaha kita, maka wajib kita kena marah, wajib kita kena benci. Tapi segi datang daripada Allah, semua susunan Allah Ta'ala belaka, kita wajib redha. Kena terimalah. Dia bab redha ni bukan setakat pahala besar. Redha ni pahala besar. Sebab itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, apabila Allah Ta'ala balak akan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar dia bersyukur. Salah satu bersyukur kenapa? Kerana apabila Allah Ta'ala turunkan ujian, aku sabar, aku redha, pahala besar tak terhingga. Pahala besar tak terhingga. Lepas tu Sayyidina Umar mengatakan dia bersyukur. Sebab apa? Itu peluang untuk dapat kelebihan, dapat pahala, naik darjah, naik pangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya kita redha kewajipan syarak batin, pahala besar kepada kita. Kemudian dari segi manfaat dunia pun besar. Kalau manfaat dunia pun besar. Sebab kita tak lari dah hidup atas dunia ni. Dia panggil apa? Rencah kehidupan, apa dia panggil orang ni cakap. Dalam kehidupan kita ni banyak cubaan. Ke hak berlaku di kita ni semua je mengikut macam mana hak kita suka? Dah banyak cubaan. Bila kita redha, kita akan tenang. Tenang ni, hei, besar tu. Hak pahala saja tidak pahalanya. Ketenangan. Kita resah,
Kita serabut. Honing ni nyakit berat ni. Nyakit berat. Orang nak hilang resah ni, nak hilang hak serabut ni, dia rela benda menghilangkan akal, minum arak biar mabuk. Sebab apa? Serabut. Padahal dia menghilang akal, timbul masalah lain pula. Banyak benda berlaku pula pada masa dia hilang akal. Sebab apa? Serabut ni memang benda yang besar di sebuah dunia kita. Jadi kalau kita redha, kita sabar, tenang kita, itu adalah manfaat dunia yang kita dapat. Allah Ta'ala cuba dengan sakit berat, kita tenang je. Maknanya doktor nak ubat pun mudah. Tapi bila doktor cerita penyakit ni tahap berat dah, dia pun topik lah, nak terjun kat tikar lah, payah nak ubat pun payah, doktor pun payah, anak beranak pun payah. Dah dia nak khabar kat tikar nak terjun tu, kau lepas tu nak terjun kau apa depan tu start balik. Dah lah. Kalau dia gelepor lah, kita kata macam budak-budak gelepor tanah, apa? Nyakit dia jadi baik. Kau berat nyakit ada? Kau berat nyakit ada? Sedar-sedar tak ada anggota. Kemalangan contohnya. Apabila dia sedar tak ada anggota, dia pun ngamuk, gelepor. Hak sakit tu kau sakit tu. Hak masalah pala tak ada redha, tak ada sabar. Patut sakit tu jadi baik ke kau sakit? Kau sakit dia gelepor. Ke tumbuh semula. Dia ngamuk-ngamuk tumbuh semula. Boleh tangkir juga. Jadi mana redha ni selain daripada manfaat akhirat, paling besar manfaat dunia, ketenangan. Sebab kokok mana pun kita kena tempuhi. Kita kena tempuhi. Sebagaimana musibah-musibah yang berlaku kepada umat Islam di negara lain. Contohnya Palestin, contohnya berpuluh-puluh tahun dah. Macam-macam ujian. Mana kalau dia tak redha, tetap dia kena hadapi. Kalau dia redha, pahala besar, dia pun tenang. Hak masalah syarat zahir, dia kena mempertahankan hak dia kena lawan, dia kena berjuang. Itu syarat zahir. Hak ni batin dia tenang, dia redha. Sebab tu kajian yang saya pernah baca dalam satu surat khabar, walaupun orang Palestin ini kehidupan dia cukup miskin, kalau kita kira dengan ujian tu berat, tapi bersesuaian dengan bumi Anbiya, keturunan yang baik-baik. Dengan musibah yang banyak seumpama tu, hak bunuh diri ni tak boleh nak mana kata sikit tak berlaku pun. Berlaku tu berlakulah. Sebab ada juga di kalangan yang tidak beriman. Tapi nak ceritanya dengan keadaan yang seumpama tu, kalau kena ke orang kafir barangkali, hari-hari bunuh diri. Hari-hari bunuh diri. Tapi dengan musibah seumpama tu, mana bagi kajian dia memang ajaib lah. Hak berlaku tu berlaku, tapi mana tidak orang tak bilang apa apa. Tak bilang macam tak ada. Bayangkan kita susah seorang satu cerita. Kita lapor seorang satu cerita. Ini dak ni lapor anak bini ni. Mana kita sebagai nenek ayah ke, macam mana perasaan? Tapi itu susunan Allah. Dia usaha. Tapi hati dia tenang, redha. Tapi Allah Ta'ala cuba, Allah Ta'ala cuba ummah Nabi kita Muhammad SAW yang sesuai dengan kedudukan. Kita ni sesuai kedudukan kita. Bumi kita bukan bumi Anbiya. Kita pula Islam terkemudian dah. Kisah-kisah sejarah tu kan, baru beberapa ratus tahun barunya. Di tempat yang kita cerita macam Palestin tadi itu, Islam pada masa Nabi SAW, pada masa sahabat radhiyallahu anhum, kekuatan dia kuat. Tempat kita ni cuma cuba sikit-sikit je. Sikit-sikit pun gelepor dah. Sikit-sikit pun gelepor dah. Senang dah hidupnya.
Tak habis sang dah. Ulu 300 500 guling bating. Sebab apa? Tak susah lagi tu. Kalau susah ada benda satu orang ulu. Ulah tu sama telur lagi lah. Hak senang lenang dah. Mana tuan cuba tu sesuai dengan kedudukan masing-masing. Kita rasa kita kuat iman. Pasal kuat iman. Bab pahala, tapi mana bab dari segi dunia sendiri pun mana kita akan tenang. Macam saya sebut minggu lepas lah. Masalah kita kata suami kita kahwin seorang lagi. Bukan cerita acak kali nak kata perempuan, bukan. Dari segi kita, segi pegangan jodoh pertemuan tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita kena redha. Lepas tu kalau dia tidak bertanggungjawab, dia tidak selayaknya, kita kena mempertahankan hak kita, itu syariat zahir. Bukan agama menganiayai perempuan, bukan. Dia ada hak dia. Sebab apa? Sebab suami dia bertanggungjawab, banyak tanggungjawab dia. Maknanya bukan makna kita senyap, dia ni mengabaikan kita tak senyap. Kita kena ambil tindakan. Sebab ada ni undang-undang sendiri yang membenarkan. Kita ambil tindakan. Tetapi kalulah kita ambil tindakan, tidak menafikan kita redha. Tetapi kalau kita nak sabar, kita nak sabar. Sabar ni maknanya kita tahan diri. Kita nak sabar, nak tahan diri, tu atas masing-masing. Tapi kita nak ambil tindakan yang sepadan dengan apa yang dilakukan, syarak membenarkan. Syarak membenarkan. Kita nak ambil tindakan yang sepadan dengan apa yang dia lakukan kepada kita, itu syarak membenarkan. Hak dalam ayat tu. Ni. Iza tada alaikum fa'tadu bimislima tada alaikum. Apa ayat dia? Ada orang-orang ingat Quran sini? Tak apalah, kita ambil maksud je. Makna apabila ada orang yang melampaui atas kita, mana kita boleh balas seumpama. Kita boleh ambil tindakan biar mana kalau ada undang-undang ambil tindakan balas pada dia yang sepadan dengan dia tidak bertanggungjawab. Tapi wa antasbiru khairul lakum. Tapi kalau sabar itu lebih baik. Sabar lebih baik. Tapi kita ambil tindakan, mana bukan berarti tidak sabar. Bukan berarti kita tidak redha, bukan. Hati kita tenang. Itu sunnah Allah Subhanahu Wa Taala. Hak paling baik laginya, idfa billati hiya ahsan. Kita balas hak terlebih baik. Dia mengabaikan kita, kita tetap menjalankan tugas kita, menjalankan tugas dengan sempurna. Itu lagi lebih baik kepada kita. Itu terpulanglah. Tetapi kita balik semula kepada redha. Kalau kita tak redha sekalipun, kita duk ngamuk di rumah, tak nak tidur, suka hati tu boleh bini baru, kita boleh ke apa? Kita boleh ke apa? Adakah kita ngamuk di rumah, kita tak nak tidur rumah ni jadi tinggal tu? Kan? Lepas tu hak sebelah dia tu layak ke tak layak ke, mampu tak mampu, dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seorang pun belum tentu lagi suami ni lepas daripada mahsyar, seorang bini pun mungkin suami sudah terguling daripada mahsyar, tambah lagi ada benda dah lah. Itu hadir. Tapi kita membiarkan, tadilah kita ada undang-undang kita boleh ambil tindakan.
Bukan berarti kita tidak redha, syarat batin kita ada, kita terima. Itu susunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebab apa ambil tindakan untuk tinggal kita, untuk tinggal anak-anak kita contohnya. Itu terpulang. Itu terpulang. Sebab kita ada hak. Cuma nak cerita tadi, bab redha, dia dari segi pahala besar satu, dari segi manfaat dunia kita dapat, dari segi redha ni sendiri. Sebab kalau kita duduk menung, duduk tepuk dahi ke, duduk, masalah tetap berjalan macam biasa. Sana ke tidur, kita pula nyakit banyak. Darah naik lah, apalah. Darah naik. Kita rugi dunia. Kita dah rugi dunia. Daripada sehat, jadi darah naik. Dunia kita rugi, pahala tak dapat. Oh, cakap boleh. Apa masa tu kita kata redha ni, ini sudah nak menghiasi hati. Selepas dah kita buang sifat mazmumah, selepas kita comel amalan zahir, selepas comel pegangan, barulah timbul sining. Oh, timbul bab redha. Ini sifat mahmudah. Tadilah sifat mahmudah cerita dalam kitab tasawuf selepas cerita sifat mazmumah terlebih dahulu. Buang hak dilarang pada agama, barulah hiasi hati, isi hati kita dengan sifat yang baik, termasuk redha. Mana kalau kita tak mari keredaan, itu masalah dalaman masing-masing. Boleh bagi dah tu? Puan? Boleh bagi? Di sini ambil kesempatan sedang balik. Kita ngaji dapat redha ni, lama dah duduk tunggu. Kalau kita nak marah, kita kalau dia tak layak, kita kena marah lah. Dah kata redha, redha ni tak apa marah. Sebab apabila dia tak layak, akan bawa banyak mudarat kemudian. Mudarat agama, mudarat keluarga. Kita kena marah. Kita kena marah lah ke dia dari segi tadi. Tapi hati kita tenang. Dia tidak jadi dah tadi. Dah marah, hati tengah panas, itu dalam masing-masing. Macam cerita yang lepas, kita cerita ni teori atas kertas secara ilmu. Sampai masa praktikal, itulah sebab ini sifat mahmudah, cerita hak terakhir dah daripada ilmu yang wajib fardu ain kita belajar. Dia kemuncak lah dia kemuncak. Bukan kemuncak agama, kemuncak untuk sempurna, untuk beragama kita. Kemuncak agama tu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuncak untuk kita beragama. Kita pegangan comel dah, belajar tauhid kemah dah, maya basyar zahir pun comel dah, sifat mazmumah pun buang dah. Ni kita nak hiasi pula hati dengan sifat yang mahmudah, sifat yang baik. Kami ikut susunan dalam kitab Penuh Hati ni, yang ke-9 daripada 10 sifat mahmudah redha. Taubat, ikhlas di atas belaka tu. Ini yang ke-9. Oh, ni kuat dah di sini ni. Itu cerita hak kita kata suami isteri sama juga, kita sebagai orang tua. Kita ingat ke nak tenang dah. Macam-macam masalah anak, masalah menantu, masalah cucu, kehidupan. Lepas tu kita sebagai orang tua, kita nasihat, bagi panduan. Kita nasihat lah, kita marah lah. Tapi hati kita tenang, kita redha. Itu semua adalah susunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mikir pun mikir macam nak menyelesaikan masalah. Yang duk mikir apalah tahu kena, tu jangan tu. Lepas tu yang duk kalu-kalu lah pulaknya. Kalu-kalu, mudah sangat saya tak masuk. Kalu duk terima pinangan dia hari tu 2 orang masuk minta anak dia. Dia terima hak tu, kau terima hak seorang lagi. Hak tu molek dengan keluarga dia. Hak ni duk main kalu pun tangan dah, dak nega tidur.
Lepas tu kalau ke apa? Boleh gustang balik. Dah. Keruk muka. Hak keruk dah. Hak keduk dah. Apa lain kau tu makcik warna dah. Banyak masalah dia. Dah banyak masalah. Memang banyak masalah. Lepas tu mikir. Dah nak tidur tadi. Tenang. Lepas tu kadang-kadang orang yang ada kekuatan dia tenang je. Orang tua dia tak ada masalah. Oh, semua orang ada masalah. Apa dia tenang? Dia reda. Dia reda, dia senyap ah. Reda, kita ada tanggungjawab pula sebagai orang tua. Kita nasihatlah kita sebagai orang tua. Panjang bab reda kita 2 minggu dah ni. Sebab kita habis reda ni, kita nak pergi pada hak qada. Nak pergi pada apa yang berlaku, qada. Di mana letak ikhtiar usaha, kita akan cerita bahas situ. Kita rukun iman ke-6 ni, banyak minggu dah ni. Banyak minggu dah. Ya. Banyak minggu dah ni kita. Sebenarnya kalau kita cerita lepas tu sampai masa ada belaka tu. Ada belaka waktu cerita tu. Tapi cuma kita buat cerita selalulah. Cerita selalu. Masa lagi kita ulang balik. Ya. Sebab sini banyak kekeliruan. Banyak kekeliruan dalam bab. Dalam bab pegangan macam mana, dalam bab syariat zahir, ikhtiar usaha kita macam mana, banyak keliru. Lepas tu redha letak di mana? Selain daripada kita redha kerana susunan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara kenapa? Kerana setiap perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala ada hikmah dia belaka. Ada sebab dia belaka. Cuma disebut dalam kitab Penawati ni terkadang tiada mengetahui kita akan demikian itu hikmah. Tak tahulah kitanya. Sebab Allah Taala berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidak engkau jadikan tidak engkau jadikan dengan sia-sia. Allah Ta'ala tidak jadikan perkara dia dengan batila, sia-sia. Ada hikmah di belakang. Hikmah kebanyakannya kita tak tahu. Maka sana usul tu. Sebagaimana kisah ni Nabi Khidir, Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS. Kita biasa baca dalam Quran tu, tebuk perahu, bunuh budak, lepas tu mendirikan dinding yang runtuh dalam keadaan puak tu jamu makan pun tidak. Semuanya ada hikmah belaka. Tapi ni jangan awak pandai-pandai pula. Kita ni tebuk perahu dari segi syarat zahirnya salahlah orang. Bunuh kanak-kanak tu jelaslah salahnya. Tapi itu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, dinyatakan dalam Quran. Lepas tu apa yang berlaku sekarang tak ada begitu kitanya. Oh, tak ada hikmah tu. Budak orang mati tu berkali kali besar derhaka pada mak ayah berkali tu. Jangan cakap benda gitu. Itu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah yang kita boleh ambil ni untuk kita tak adil. Jamu makan pun tak, tolong juga. Tu baru lebih teruk. Mana tadilah jamu makan pun tidak, tapi nampak bangunan yang utuh. Nabi Khidir AS digangkat. Tu syariat comel. Tapi ni jangan ni ada orang memperalatkan hak kisah ni. Dia tunggu dia buat salah syariat pun ada hikmah. Tengok Nabi Khidir AS. Tu nak reka tu. Atau panggil apa? Menggunakan agama. Kemudian di hujung kitab Penawati dicerita berkaitan dengan kisah. Saya tak baca-baca, ambil gitu je. Seorang Nabi mengerjakan ibadat atas bukit, bawah tu ada mata air. Jadi orang musafir akan berhenti situ. Kisah dia nya ada penunggang kuda, dia berhenti situ minum air apa semua, dia tinggal duit 1000 duit mah.
Ditinggal. Kemudian datang orang lain kemudian, nampak ada duit situ, dia ambil je lah. Betul lah, dia ambil. Orang yang kedua ni pergi dah lah. Datang orang ketiga, orang miskin, orang duk pikul kayu api. Dia minum air ke penatang, dia tidur situ. Lepas tu hak tinggal 1000 duit emas tadi ni, dia sedar, dia patah balik lah. Patah balik tengok ada orang duk tidur ni. Duk tidur, dia pun dia ni pegang lalu lah, minta lah duit dia ni. Hak tu tak kena mengaku. Mungkin memang dia tak ambil, dia tak tahu pun. Sebab orang yang kedua tu ambil, dia orang ketiga. Dak mengaku ni, dia seksa, akhirnya dia bunuh. Maka timbullah Nabi buat ibadat atas bukit ni. Timbul ni, Tuhan aku ni apa gini pesen ni. Apa? Ambil tu orang lain. Hak mati ni pula orang lain. Maka Allah Ta'ala pun benda ni peringatan pada Nabi tadi supaya buat amal je. Makna apa ni? Bukan pekerjaan kau mengetahui rahsia kerajaan Allah Subhanahu Taala. Sebab apa bukan kerjamu tu? Bukan pekerjaan kau mengetahui rahsia kerajaan Allah Taala. Munya buat amal dah lah. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala pun cerita. Orang miskin hak kena bunuh ni, dulu dia bunuh ayah kepada hak tinggal duit dia. Maka Allah Ta'ala kata, aku biar akan dia membalas. Ni rahsia Allah ni. Jangan nak pandai-pandai pula. Dia bunuh orang tu bakal dia orang tu tak ada buat salah dia dengar. Jangan itu. Ini rahsia Allah. Bahkan Nabi ni sendiri pun dilarang. Bukan pekerjaan kau mengetahui rahsia kerajaan Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala cerita pada Nabi ni. Aku biarkan penunggang kuda ni bunuh, hak tinggal duit ni bunuh orang miskin. Sebab orang miskin ni dulu dia bunuh ayah kepada hak bunuh dia tu. Tapi hak bunuh dia tak tahu pun, dia syariatnya salah macam dosa dianya, neraka dia bunuh orang. Tapi di sisi Allah Ta'ala ni, rahsia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian bapa pada penunggang kuda tinggal duit ni, hak kena bunuh oleh hak muka api ni, dia dulunya ambil duit 1000 mah daripada orang yang ambil. Maka aku pulang balik lah, Allah Ta'ala kata. Hikmah dia. Jangan pula bila orang khabar naik curi, habislah 1000-2000, tuan pulang balik tu. Tuan pulang balik tu, hari tu ambil orang. Jangan. Sebab ada cerita sebenar lah. Apabila orang mari jumpa dia, nak semai ajak, dia hilang duit ribu-ribu gitulah. Dia kata orang tak semai ajak lah. Tuan pulang balik tu. Tuan pulang balik. Seri je tu. Macam begitu. Maknanya kawan tu hilang duit itu, maknanya adalah dia buat salah. Ada yang ambil duit orang ke apa ke. Maknanya Tuhan balas, Tuhan pulang balik. Seri je. Tak payah ajak lah. Senang dia jawab. Jadi anak murid dia dengar tu, rasa hebat tu guru dia. Rasa hebat, barang tak ada ustaz jawab gitu. Semai ajak je lah. Ajak. Awak hilang duit itu, mana Tuhan pulang balik. Kita ambil duit orang ambil duit kita. Seri baru. Namanya ajak. Tapi anak murid dia punya ta'assub buta. Dia boleh rasa hebat. Lepas kediam barulah, tak kena persen tu. Lepas belajar pula kediam baru tahu tak kena. Kalau kawan tu tumbuk dia mana kau? Kita udahlah sesati duit hilang. Semajak jawab gitu pula, macam kita nak curi orang. Tu tomok kat orang pula panggil tu, tuduh orang. Tumbuk. Apa tumbuk? Hari tu tumbuk ayah aku barangkali. Gitu. Dah kita tumbuk dia, tak dia Allah. Ada tu, ada. Kalau tak pun ayah dia hari tu tumbuk kat orang. Kerana Allah Ta'ala balas, biar anak dia kena tumbuk dia orang. Gitu. Itu rahsia kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi sendiri pun dilarang. Itu bukan urusan dia. Orang pandai-pandai ni. Pandai ambil kesempatan. Bukan kesempatan molek ni. Tak molek. Jadi apa yang berlaku ni kita terima. Tak ada hikmah dia. Apa hikmah dia? Itu kita tak tahu lah. Itu serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab perkataan hikmah di sini pun pernah digunakan.
timbul di Kelantan apabila royalty tidak diberi. Ada orang, tapi bukan orang agama lah, orang politik, dia kata apabila kerajaan pusat tidak kurnia, tidak beri royalty minyak pada Kelantan, ada hikmah dia tu. Bak duit ni, dia kata adik-beradik pun boleh bunuh kalau bak duit ni. Kalau bak duit, adik-beradik pun boleh bunuh. Jadi Tuhan tak uwi ni, Tuhan tak uwi kat Kelantan tu duit itu, ada hikmah lah tu. Ada hikmah. Mungkin bila Kelantan boleh duit itu, mungkin dia jadi tak betul ke. Dia senang buat gitu. Kita buat zoling, buat nanya, ada hikmah tu, ada hikmah. Senyap sudah. Sekarang ni tak betul lah kaedah tu. Hak dia berilah royalty, tak beri ni, ada hikmah. Dan duit kan, duit ni ada lah. Adik-beradik pun bunuh, orang lebar pun jadi kelabu mata. Kalau we Kelantan duit ni, mungkin kenal orang Kelantan lebar kelabu mata, Pak Isawi. Hikmah tu buat zoling kat orang, lepas tu sandar kepada hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kita sandar ke Tuhan? Hikmah ni rahsia Allah. Mu tahu rahsia Allah. Lepas tu mu nak letak perbuatan zoling salah tu kepada Allah. Tapi keluar percakapan semua ni secara apa ni? Public, secara umum. Ada orang tegar. Tak ada. Lepas gitu je. Tak ada orang tegar pun. Tak ada orang bantah pun. Itu percakapan orang jahil. Tak ada. Senyap. Tak ada orang kata apa pun. Memang kita berpegang gitu, semuanya ada hikmah. Tapi jangan kita ambil kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini lebih kepada nak melindungi perbuatan yang salah. Nak melindungi perbuatan yang salah. Melindungi guna apa? Guna Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Kita cerita ni semasa lah, bukan cerita politik, cerita khas masa. Mana kita boleh nampak sini, maknanya nampak terang, tak erti dalam bab ni. Tapi ni memang orang jahil. Tapi persoalan kita ni, kenapa tidak ada penerangan di kalangan orang-orang yang mengetahui. Kemudian berkaitan dengan redha. Berkaitan dengan redha, bukan bererti kita syarat zahir. Tak ada lah. Syarat zahir kita usaha dan kita mesti melepaskan kemudaratan yang kena kepada kita. Sebab redha bukan bererti kita membiarkan kemudaratan. Apabila orang tipu kita, apabila orang naya kita, bukan bererti kita redha, maknanya kita senyap. Bukan. Bukan maknanya kita kata apabila dizalimi, dia anai ditipu, dia pun bantah, dia pun mengemukakan bantahan. Maknanya tak setuju lah. Mengemukakan bantahan, tak reda tu tak reda. Itu nak lawan takdir Tuhan. Ini timbul. Contoh hak semasa. Tadilah bukan kita cerita semasa. Apabila apa ni? Lepas mengundi, lepas pilihan raya, ada bantahan. Kemudian dalam bab bantahan tu kita kena fokus kepada pokok bantahan. Ini tidak berkait dengan masalah takdir. Pegangan kita tetap dah. Dia tidak berkait dengan redha. Ini tasawuf tetap dah. Maksudnya bila orang bantah, dari segi zahirnya dikatakan ada penipuan, contohnya kita kena selesai dalam bab ni. Kita kena buktikan tidak ada penipuan. Mana kita tidak melakukan kesalahan. Kita jujur, betul benar kita menjalankan pilihan raya contohnya. Hak tu kita jawab. Jangan sesekali pergi, itu takdir Allah dah. Tapi kalau kita buat salah, sandar pada takdir Allah, haram. Satu.
Sebab apa kamu tidak redha? Redha segala-gala kita redha belaka. Tapi redha bukan bererti kita membiarkan kita ni ditipu oleh orang, bukan. Sebab tu dalam mana redha lepasnya, bukan maknanya membiarkan mudarat datang ke atas diri engkau serta engkau kuasa menolaknya. Maknanya kalau berlaku benda yang salah, benda yang merugikan, benda yang memudaratkan, ini bukan masalah kemudaratan diri ni. Ini masalah kemudaratan umum, kemudaratan umat. Ini bukan masalah kemudaratan diri. Kemudaratan diri pun redha bukan makna kita biar. Samalah. Bila berlaku contohnya penipuan, bukan makna kita senyap. Kita kena bantau. Kita kena masalah cara bantahan tu terpulang kepada keputusan jemaah contohnya. Tapi kepada mereka yang dibantah, dia kata tidak adil contohnya macam mana, dia kena jawab dari segi tadi. Jangan dok kait dengan redha. Tapi cuba baca nasab khabar. Cuba baca nasab khabar. Dia kait mana? Terang-terang menentang takdir Allah Subhanahu wa taala orang hak patuh. Orang hak patuh ni dia bantah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni ada ayat saya ambil sini. Ni golongan yang tidak beriman dengan qada dan qada. Ini apa gini? Orang yang tak faham agama. Itu sampai peringkat dia kata tidak beriman dengan takdir. Setengah lain pula kata orang ni orang yang tidak redha. Mana ini semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Percaturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedap punya ayat. Sebab apa? Keluar daripada mulut mufti. Kita biasa sebut tok peti, orang tak faham. Kita sebut mufti lalu senang dah. Kita kelas kita tok peti, ustaz tok peti tu apa? Mufti. Tak faham orang kan tok peti. Ni mufti ni dia kata ketentuan takdir Allah Subhanahu, percaturan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat saya satu je dia kata. Mereka kena terima benda ini sebagai takdir dah. Dah tak boleh nak menang, nak buat macam mana? Terima sudahlah. Kena terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Nasihat suruh terima takdir Allah. Kita terima takdir Allah. Ni mana apa? Ni redalah terima. Kan reda tu maknanya berkenang, setuju, terima, suka atau reda. Mana kena reda? Memang kita reda. Tu reda apa batah? Batah itu hak kita. Dan macam mana orang jahil cakap nak diterangkan oleh orang yang ada ilmu. Orang ada ilmu diri pun cakap benda yang sama. Nasihat saya satu je tadi, kena terima benda ini sebagai takdir dah. Tak boleh menang nak buat macam mana. Allah Ta'ala takdir belaka dah semua. Itu percaturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tak di mana salah percakapan tu? Kita bagi dah bab pegangan syariat zahir, bab syariat batin. Dengan sekali dengan makna redha dan kitab penuh hati ni sendiri. Itu orang yang sebelah yang belah ni. Kita pun sama. Kita ni nak bantah ke tak mau bantah ke, hak syariat zahir ni lah. Macam mana cara kita nak mempertahankan hak kita. Oleh kerana ini adalah kepentingan ummah berkaitan dengan jemaah, kita bermusyarat lah dalam jemaah macam mana tindakan yang perlu kita ambil. Tindakan apa yang perlu kita ambil yang lebih besar manfaat kepada kita. Cara bantah macam mana? Tak mau bantah ke, nak pisah cara lain ke, itu terpulang kepada keputusan jemaah. Kita bantah bukan berarti tidak redha. Kita orang yang beragama redha ni dalam hati perut hak sah dah. Tapi malangnya orang yang jadi mangsa pun ada juga cakap gitu. Kita kena redha. Tak sudah batah-batah lah. Ada juga hak mangsa cakap macam pemangsa. Sekarang ni bab bantah itu bab zahir. Bantah atau tidak, mesyuarat lah macam mana hak jalan yang lebih terbaik. Tapi bab redha syariat batin tetap dah.
itu semua susunan Allah Subhanahu wa taala, pegangan kitanya, hati kita terima. Lepas tu macam nak mempertahankan hak kita supaya tidak jadi mangsa pula kemudian, cari jalan lah, buat keputusan lah, kita boleh terima lah macam mana cara zahir tu. Bantah ke tak bantah ke, macam mana cara bantah tu, mana mesyuarat lah tu, macam mana cara. Maknanya redha bukan makna kita membiarkan kemudaratan, bukan. Redha bukan makna kita meninggalkan usaha kita untuk berjuang, bukan. Itu bukan redha kita tu. Atau tak faham agama. Ini hak kisah lama sikit. Kisah lama sikit. Tapi tak apalah, kisah lama pun bukan orang ingat lagi. 2008 jadi PRU kita ni pula dah. 2008 hak Perak tukar kerajaan 11 bulan dah, jatuh pula kerajaan. Maka timbul bantahan. Adalah orang agama, dia kata asalnya memang kita ada baca surat khabar asalnya. Mana ceritanya rezeki 11 bulan ni takdir Allah. Mana boleh mengatakan 11 bulan tu takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bantah tu orang tidak beriman takdir Allah. Dan surat khabar tulis ni memang tak ada asal agama. Sebab apa? Satu, disandarkan perkara itu kepada Allah. Walaha cara dijatuhkan, dan orang khianat yang menjatuhkan dia sendiri pun tak ambil sebagai ahli dia, bebas sampai ke akhir. Sebab apa? Dia pun malu, sebab apa udah nak sandar pada Allah. Pegang kita memang takdir Allah belaka, boleh sandar pada Allah, disandar pada takdir Allah. Salah dah. Hak batah ni pula tak beriman takdir Allah, tu dia kita nak, dia kata salah. Pada kita bantah tu syarat zahir, terpulang cara mana nak buat. Tu tadi kembali pada mesyuarat keputusan jemaah. Lepas tu orang politik pula capu. Dia kata neopolitik, dia kata dalam ayat kursi Allah mengangkat dan menjatuhkan kerajaan. Dia kata dalam ayat kursi. Saya ingat lagi ni, dalam ayat kursi Allah mengangkat dan menjatuhkan kerajaan. Kena terimalah, ada ayat kursi kata gitu. Hak tu dalam ayat qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ayat kursi ya. Tapi tak apalah, dia orang jahil. Tak apalah. Bukan kata orang yang berkenaan nasihat salah disambung pula dengan orang agama, disambung perkataan yang sama. Tu semua susunan Allah Subhanahu wa taala. Tuan takdir dah boleh mengetahui setakat 11 bulan kena redha, tu takdir Allah. Di mana salah? Betul ke tak takdir Allah? Jatuh kerajaan, betul? Naik, jatuhkan takdir Allah. Kemudian naik jatuh tu cara betul ke tak? Cara comel ke tak? Kisah dia kan, orang yang khianat tu sendiri ada kes ni di mahkamah. Sampai sekarang hilang gitu je. Boleh sandar cara yang jahat ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Pegangan kitanya segala-gala yang berlaku takdir Allah. Boleh tak boleh sandar. Sebab orang bantah tu, dia kena bertahankan hak dia. Sepatutnya kalau orang beragama ni nak menjalankan tugas agama sungguh, bukan kepentingan diri, dinasihat kepada orang hak jatuh 2008 tu. Mung jatuh dah 2008, mana naik kerajaan lain, walaupun masa pilihan raya tu dah adil dah, untung balik mu banyak dah, pilihan raya adil, ngeping sama berat, sama berat. Itu kita maklum dah. Sekarang ni ngeping nak berat, tiba-tiba hak untung banyak dalam ngeping semua, dia kalah. Hak menang ni pula menang bukan kerana ditipu, bukan kerana dia boleh ngeping, kerana ramai orang nak ke dia, tu je. Ni kadang orang salah faham pula. Oh, kalah marah, menang terima.
Kita bukan marah kalah, marah penipuan. Dah tipu apa mau menang? Menang kerana kita kuat, bukan kerana kita tipu orang. Ni dia ulang, jadi wirid dia. Kalau tidak ada apa Kelantan, Selangor, itu bukan kerana ada, kerana terlampau kuat. Nak kecek, nak tipu pun tak boleh nak tutup dah. Ke Kelantan tipu kau, boleh menang Kelantan tipu. Jadi kita bukan tak terima kekalahan, sebab kita kalah berbelah-belah kali dah. Orang yang tak terima kekalahan ni, orang tak pernah kalah tu. Dia akan pisah pada kalah. Kita tak ada masalah. Sebab apa bantah? Penipuan. Hak ni hak menang, apa terima? Kita terima cara molek. Kita menang tu sepatutnya bukan menang sikit tu, menang habis pun tak tahu. Mana kita terima kita menang. Kalau kita hak kalah, dia panggil double standard itu. Kalau marah hak menang diterima. Ni orang percakapan ni sebagai orang cerdik boleh nampak, bagi orang yang gelak tu, gelak lah. Kalau dengan penipuan kita benar bukan kita tipu orang. Sekarang ni kalau orang agama tadi nak nasihat kalau ribu lapang, mundur diam lah, mu tunggu semula. Kawan tu buat kerja ni, kadang-kadang dia buat kerja, dia tak kata apa. Jatuhlah hak tadi, hak menang bukan ngetipu, menang dan sakit itu pun boleh menang juga. Jatuh earning, nak batal balik. Mu redha. Hak orang mesti hak naya, hak kena naya tu redha. Betul itu. Apa terbalik gitu? Terbalik tak balik. Sebab apa? Dia pun terbalik dah. Hak batil tak ada, dia terbalik dah. Patut nasihat tadilah. Hak jatuh tu duduk diam. Tunggu pula. Siapa masuk lagi, mu naik balik, mu lawang semula. Dibiarkan berlaku bermacam-macam. Apa dia tukar? Kena redha. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Tuan takdir berlaku dah. Redha. Redha bukan makna kita membiarkan kita diperbodoh-bodohkan. Bukan redha makna kita membiarkan kita dianiaya, bukan. Macam mana cara? Itu berbincanglah macam mana cara untuk mengelak kita ni diperbodoh di masa akan datang. Ataupun kita kata nak senyap je, dah terpulang nak senyap. Lepas tu masa akan datang, tipu dia orang pula, klik gitulah pula kitanya. Terpulang lah. Dah kita redha, bab redha jangan kait. Kita bantah ke tak bantah itu bab lain. Bab redha tetap dah dalam hati kitanya. Kita redha, kita terima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Menang kalau susunan Allah Subhanahu wa taala. Itu bantah, itu syariat zahir. Kita mempertahankan hak kita. Jadi makna orang yang dibantah tadi itu, dia tak usah cerita bab takdir, itu pegangan asas kita. Tak usah cerita bab redha, ini sifat mahmudah tetap dah. Orang persoal berkaitan dengan perjalanan pilihan raya, jawab hak tu. Buktikan hak tu, demo betul benar dengan jalan yang adil. Jawab tu. Jangan sekait dengan takdir, tak sekait dengan redha. Takdir pegangan kita dah, redha memang sifat mahmudah dah. Itu bab pegangan dengan syariat batin. Syariat zahirnya kita mempertahankan hak kita. Cara mana? Tu tadilah terpulang kepada keputusan jemaah. Faham tak? Kita pun habis minggu ni bab redha. Kan? Dan sekarang ni boleh nampak dah di mana salah dia. Tapi tadi malang ada juga orang yang dimangsakan hak kena tipu atas darat, kita redha sudahlah, buat apa nak batal. Ni orang tak tahulah apa maksud dia. Kalau orang yang dipemangsa, dia menggunakan takdir untuk melindungi pekerjaan yang tak betul. Dia guna redha agama untuk melindungi pekerjaan tak betul. Itu haram. Tak boleh menyandarkan perbuatan yang salah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Redha makna ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Masalah dia tipu, itu benda salah, kita kena bantah. Sebab ada pula dia kata, kalau gitu sedap asal redha belaka. Curi kita redha juga. Curi kita redha dari sudut takdir Allah.
Dari sudut benda ni salah, kita kena ambil tindakan. Itu syarat zahir. Ripuk ke, cari ke, mayajak ke, terpulang. Sebab ada orang apabila kata kena tipu, kena reda juga kalau baru tipu kita. Kalau gitu kok, curi kita reda, kita reda. Kita reda dari sudut mana? Dari sudut susunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh kerana iwak ni benda salah, kita kena ambil tindakan. Kita kena mempertahankan hak kita. Dari sudut kesalahan mencuri tu, kita boleh reda tu. Kita reda dari segi takdir Allah. Sama macam tadi penipuan, dari sudut penipuan, takdir Allah apa yang berlaku tu kita reda. Dari sudut penipuan ni datang dari ikhtiar usaha dia, kita kena bantah, kita kena lawan, kita kena mempertahankan hak kita. Sama je daripada hak kita cerita minggu lepas sampai ke minggu ni, sama. Antara pegangan macam mana, dari segi hati macam mana, dari segi zahir macam mana, sama je. Cuma kita misal hak semasa. Cukup? Cukup, insya-Allah kita sama balik. Habislah bab qadar. Tapi ini bukan bab takdir, bab pegangan, ni cerita bab tasawuf dah. InsyaAllah kita akan pindah pada pegangan yang kedua, itu qada. Segala-gala perkara berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi masa kita duduk cerita bab takdir pun kita selit dah juga qadanya. Tapi kita akan cerita dengan tajuk dengan tajuk dia lah qada. Sebab hukum iman kena keluar dua pegangan. Qadar, segala-gala tentang Allah Subhanahu wa taala. Qada, segala-gala perkara yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini muka surat 4, Muniyatul Musalli. Bab yang ke-14 daripada atas. Surat 4, bab yang ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kata Imamul Ghazali rahimahullah, umpamanya orang yang mendirikan rupa sembahyang yang zahirnya jua dan yakni padahal lalai ia daripada hakikat